Dia kacau budak-budak supaya mak dan ayah budak-budak tu bergaduh. Jin marid ni iaitulah jin yang sangat jahat lah. Amat jahat. Dia berarti ada juga jin yang baik. Tapi ingat, walaupun jin ada yang baik, itu bukan berarti dibenarkan dalam Islam untuk kita bersahabat, minta tolong. Dalam perjalanan dia kata, tolonglah aku ni jin ifrit. Okey, yang ni mungkin tak berkaitan dengan jin sangat lah, tapi ada kena-mengena. Nak tanya Ustaz lah, yang mereka duk kata hijab mata terbuka boleh nampak makhluk halus tu memang terang-terang bukan rupa asal dia. Okey, nak tahu maksud hijab terbuka tu, ada beza tak mata orang hijab terbuka ni, apa yang kami nampak, apa yang mereka nampak, mungkin ada beza. Lagi satu, saya tahu lah apa nak tanya, Ustaz punya hijab terbuka ke tak? Yang tu dah ada orang tanya dah. Ulama membincangkan perkara-perkara pelik yang berlaku kepada seseorang. Termasuk perkara pelik tu, terbuka hijab, boleh nampak benda pelik-pelik, boleh nampak jin dan sebagainya yang biasanya orang tak nampak, orang tak tahu, orang tak faham, lalu dibukakan pada dia. Maka termasuk juga perkara yang pelik-pelik. Maka dalam tajuk dalam kitab dia kata, orang yang diberikan berlaku perkara pelik yang menakjubkan kepada seseorang yang belum lagi, tapi dia bakal dilantik menjadi seorang rasul, nama dia Irhas. Nama dia. Ini bakal jadi rasul. Macam mana Nabi Muhammad pernah dengar batu bagi salam, kan, masa dia kecil-kecil, belah dada Nabi masa kecil-kecil. Ini benda ni berlaku. Nabi Isa AS, beranak-beranak ya, baru beberapa hari keluar mai, dah boleh bercakap dah, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah dan sebagainya. Dan ini benda pelik-pelik, orang yang bakal dilantik menjadi rasul. Tetapi seseorang yang telah menjadi rasul, kalau perkara pelik yang menyalahi adat, yang mencari adat berlaku pada orang ni, maka dinamakan sebagai mukjizat. Maka kalau ada nabi dan rasul melihat, itu mukjizat. Nabi Sulaiman boleh melihat jin, itu mukjizat. Kita ada apa? Tetapi kalau kita manusia biasa ni, umat Nabi Muhammad, kalau perkara pelik itu berlaku kepada awliya, wali-wali, maka itu nama dia karamah. Kita panggil keramat lah. Tapi kita salah panggil, kita panggil tok keramat. Kita kata, pasal apa kita panggil tok keramat? Kita kata tu datuk tu dia ni memang keramat tu. Lama-lama jadi gelaran tok keramat kan. Okey, jadi keramat maksudnya karamah, benda pelik yang Allah Ta'ala bagi pada seseorang. Okey, tapi tahap dia tinggi, dia punya keimanan dia, ilmu dia pada Allah, di sisi Allah. Perkara pelik yang berlaku kepada orang-orang soleh, orang baik, orang rajin semayang, rajin pergi masjid, rajin buat amal ibadat. Nah, ini dinamakan sebagai ma'unah. Ma'unah dia bukan main selalu, tetapi dia main dalam keadaan sekali-sekala. Bukan ma'unah maknanya main silat ma'unah. Bukan silat ma'unah. Ma'unah tu dia ambil, kumpulan ni dia ambil pada nama tu lah. Maksudnya dia kata ini adalah bantuan daripada Allah. Ma'unah maksudnya bantuan. Bantuan Allah, dia bukan benda hang boleh baca-baca, terus nampak. Bukan macam tu. Bantuan ni maksudnya tiba-tiba dalam emergency, tiba-tiba. Contohnya, bila berlaku peperangan, apa akademi agama dan sebagainya, kita yang tak aktif silat, tiba-tiba pandai bersilat. Contoh, tiba-tiba ya, demi mempertahankan agama apa semua, kita reti je nak mempertahankan diri. Padahal kita kata, aku tak pernah bersilat pun. Kok mana aku boleh jadi pandai ya? Yang ni semua bantuan. Sekali-sekala dalam emergency dia akan berlaku macam tu. Ini sebagai contoh. Maka kita nak kata terbuka hijab. Terbuka hijab tu bukan semua orang. Yang pastinya kalau umat Nabi Muhammad, manusia biasa macam kita, sama ada dia tu adalah wali Allah, namanya karamah, ataupun yang terbuka hijab tu adalah, dia tu adalah daripada kalangan orang-orang awam tapi ahli ibadat, maka dinamakan sebagai ma'unah. Inilah yang namanya terbuka hijab. Tetapi ini kena ingat masih ada lagi, sebelum saya nak masuk yang tetapi tu, dia pause tan situ dulu, tarik halin bagi Pak Habis dulu yang cerita tak habis ni. Perkara pelik yang berlaku kepada orang-orang kafir namanya sihir. Perkara pelik yang berlaku pada orang-orang Islam tapi tak semayang, tak pergi masjid,
apa nama, tak ambil tahu soal hukum hakam agama, namanya istidraj, ujian daripada Allah. Baik, ini dari sudut perkara pelik. Persoalannya sekarang, okey, yang tadi saya kata tetapi ni, dia yang Allah Ta'ala buka tu, adakah buka sehingga dia nampak jin, ataupun dia nampak benda-benda hanya sekadar khayalan? Kalau kita faham daripada ayat 6 surah jin, manusia tak boleh melihat jin secara basicnya, manusia tak boleh, kecuali itu adalah mukjizat, kecuali itu adalah karamah, kecuali itu adalah ma'unah, itu boleh berlaku. Adapun bagi orang ahli sihir, wallahu a'lam, boleh jadi dia nampak, tapi Allah Ta'ala bagi nampak dalam bentuk macam mana, itu wallahu a'lam. Secara basicnya manusia tak boleh melihat jin. Jadi persoalan dia, kalau orang tanya tiba-tiba terbuka hijab, kita nak tanya agak terbuka hijab kat siapa? Dia tu siapa? Kita nak tahu dia tu siapa. Letak dulu dia tu siapa, sebab kita nak letak dalam kategori. Sebab kita boleh faham, kalaulah kata dia tu sihir, orang-orang yang jahat ni, orang sihir ataupun istidraj, berarti Tuhan tak akan buka juga di atas rupa yang asli. Boleh jadi Tuhan buka ni kepada dia satu rupa yang mana dengan rupa itu akan menyebabkan dia bertambah kufur, dia bertambah derhaka kepada Allah. Jadi itu pun kita kena faham. Kalau dah kata boleh semua orang boleh terbuka hijab, senang, jadi benda tu tak eksklusif. Eksklusif diberikan kepada manusia-manusia yang dekat dengan Allah. Kalau kita rujuk kepada golongan yang jahat dengan golongan baik, sudah pastinya golongan yang baik itu adalah golongan yang sedikit. Dan dalam golongan yang baik ni pula ada yang special, eksklusif ni, mereka ni saja yang mungkin Tuhan buka. Tapi macam mana Tuhan buka, wallahu a'lam. Dan biasanya mereka, orang-orang macam ni, dia takkan bagi tahu, oh malam aku nampak jin, oh jin tu tak ada hidung, oh jin tu tak ada mata. Dia tak cakap benda-benda lagu tu, dia tak cakap. Sebab orang yang dekat diri dengan Allah, mereka tak penting kepada yang panggil nama karamah atau perkara-perkara pelik yang bersifat hissi. Maksudnya benda yang boleh nampak dengan mata, benda yang boleh didengar dengan telinga, benda yang boleh didapat dengan panca indera yang 5. Mereka tak penting. Sebab karamah terbahagi kepada dua, ada karamah hissi, ada karamah ma'nawi. Ni ulama bincang dalam ilmu tasawuf. Perkara pelik ni yang berlaku kepada wali-wali Allah ada dua. Ada perkara pelik yang bersifat lahiriah, zahir, dan ini tidak diminta oleh para ulama. Mereka minta apa? Mereka minta karamah ma'nawi, perkara pelik, iaitulah hati dapat berhubung dengan Allah setiap saat. Itu yang dia pandang. Ini dibincangkan dalam ilmu tasawuf, bagaimana ulama dia nak jaga hubungan hati dia dengan Allah. Pernah dalam saya nak sampaikan contoh. Satu hari Imam Ahmad Ibn Hanbal, anak murid Imam Syafi'i, juga mujtahidul mutlaq, dia pernah ambil wudu dalam siri karamah beliau. Beliau pernah nampak dia ambil wudu dekat satu air kolah, tiba-tiba ada satu budak muda ni mai, dia ambil air semayang, dan dia nampak dosa budak ni jatuh banyak. Kemudian dia bagi tahu kat budak, adik, lebih kurang bahasa lagu tu lah, balik cepat-cepat pergi minta maaf dengan mak ayah. Budak ni terkejut. Dia kata, macam mana Syekh ni tahu kata aku ni baru dia sudah bergaduh dengan mak pak aku? Akhirnya budak tu pun balik pergi minta maaf, sebab dia kenal ni Syekh siapa dia. Dan akhirnya Syekh pun kata, ya Allah, bukan ini yang aku minta. Maksudnya dia tak mau benda-benda lagu tu. Boleh nampak jin, boleh scan jin. Orang main jumpa saya, Ustaz boleh tolong scan? Saya kata minta maaf. Hak yang Piramli punya Nujum 4 belalang punya gelup tu bagi pecah dah. Nak scan tak boleh. Itu bahasa dia panggil bahasa lembut. Mana boleh kita scan orang ni ada jin berapa ekor, orang ada jin berapa ekor. Sebenarnya saya nak bagi tuan-tuan, kalau ada orang bagi tahu kata dia ni ada jin berapa ekor, percayalah, orang tu lah kemungkinan besar dia adalah jin besar, sama ada dia jin ataupun dalam badan dia ada jin. Sama ada dalam badan dia ada jin ataupun dia tu jin. Kan? Mana ada manusia boleh manusia biasa ni, kita nak Tuhan tak buka lah kat kita ni tanpa sebab. Kalau ma'unah pun mesti kena ada sebab apa-apa. Okey, tapi itu pun bukan di atas rupanya yang asli, rumah sebenar. So, kalau yang kata duk ternampak lah pocong ke apa benda ke tu, anggap sebagai
Khayalan, cobaan, dugaan, cobaan. Betul ya. Jangan take serius benda-benda yang berkaitan dengan jin ni. Oh, nampak tu, nampak ni. Tak payah cerita lah. Pengalaman saya jumpa macam-macam juga. Cukup dekat tu je abang. Tetapi benda ni bukan untuk benda untuk nak dikhabarkan pada orang. Oh, aku pernah nampak macam ni. Oh, aku pernah nampak ni. Oh, aku hebat. Tak. Na'udzubillah. Okey, cukuplah kita simpan benda tu sebagai rahsia antara kita dengan Allah. Allah buka sesuatu, Allah bagi pada seseorang, simpan, bukan untuk bagi tahu, wah hebat, oh aku nampak ni, aku nampak ni. Saya pernah teringat ada seorang penceramah, bila dia mengajak satu ketika dulu, dia bangun berdiri. Tengah-tengah duk mengajak, dia bangun berdiri. Dia bangun berdiri, dia pun buat macam dia tunduk-tunduk hormat. Orang pun heran. Tengah duk syarah, perempuan-perempuan tiba-tiba berhenti syarah, lepas tu bangun berdiri. Lepas tu dia sambung mengajak balik, duduk balik, sambung mengajak balik, apa semua. Lepas tu dia mai pula pada siri yang lagi sekali, bulan lagi sekali. Akhirnya dia pun bagi tahu, tuan-tuan perasan tak? Pada bulan sudah saya tengah mengajak, saya bangun berdiri. Sebenarnya tuan-tuan, ketika saya mengajak tu, saya nampak para malaikat datang punya ramai. Akhirnya saya pun bangunlah sebagai tunduk hormat kepada para malaikat ni. Apa faedah nak cerita kat orang? Kalau hang nampak, hang simpan lah kalau betul kalau malaikat. Sudah pasti manusia tak boleh nampak malaikat, manusia tak boleh nampak jin. Tapi kok mana yang hang boleh, kecuali malaikat tu berupa seperti rupa manusia, maka yang hang tengok tu adalah rupa manusia. Yang tahu kata dia malaikat, kalau Nabi Rasul dia tahulah. Macam mana kita tahu kata itu malaikat? Bahaya balik. Itu boleh merosakkan akidah. Jadi jangan sampai kita terpesongkan dengan orang-orang yang, bagi saya dia mungkin ada kepentingan yang indirect. Bukan direct tapi indirect. Nanti anak-anak murid dia akan tengok, oh hebat tu guru kami ni, boleh jumpa jin, boleh jumpa malaikat dan sebagainya. Maka inilah kena jaga hubungan kita dengan Allah. Sebab itulah kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi mula-mula nak Mi'raj. Isra' perjalanan daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis pergi bertemu Allah, namanya Mi'raj. Perjalanan Mi'raj dia adalah simbolik kepada perjalanan seorang hamba bertemu Tuhannya. Maka dalam perjalanan pertama sekali Nabi duk jalan nak naik bertemu dengan Allah ni, gangguan pertama Nabi hadapi adalah gangguan jin Ifrit. Dia mai dalam bentuk bola api yang mengganggu Nabi, menghalang Nabi punya perjalanan. Lalu diajar doa oleh Jibril, terkenal dengan doa Jibril yang lalu Nabi pun membaca, dan kemudiannya bola api itu jatuh tersungkur dan Nabi tanya, apa benda ni ya, wahai Jibril? Inilah jin Ifrit datang mengganggu perjalanan kamu untuk bertemu Tuhanmu. Maka jin Ifrit di samping dia punya kerja tadi adalah mencuri dan sebagainya, dia juga mengganggu seseorang untuk beribadah kepada Allah. Part time dia. Dan boleh, saya rasa macam ni kot. Dia punya full time adalah kacau orang buat amal ibadat. Tapi part time menipu dengan mencuri. Kan? Okay, full time dia lain, part time dia lain. Dan mungkin ada juga overtime. Okay, kita sambung.